Assalamualaikum, nama saya Nur Syahri Izwani binti Muhammad Rizal. Ini adalah tajuk kajian yang dijalankan, iaitu kajian terhadap panel penyerap bunyi menggunakan sabut kelapa dan bekas telur. Ini kumpulan saya adalah Nur Syahri Izwani binti Muhammad Rizal, Nur Syafina binti Ismail dan Abdul Aziz bin Abdul Hamid. Kami dari kumpulan KA48. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pengenalan kajian kami. Bunyi merupakan salah satu jenis gelombang yang dapat dirasakan oleh indera pendengaran, iaitu telinga. Dalam pelajaran fizik, pengertian bunyi ialah sesuatu yang dihasilkan dari sumber yang bergetar. Sumber bunyi yang bergetar ini akan menggetarkan molekul-molekul yang ke udara yang berada di sekitarnya. Dalam bentuk gelombang, bunyi memiliki frekuensi. Berdasarkan frekuensi berikut, gelombang mempunyai 3 jenis, iaitu audiosonik, ultrasonik dan infrasonik. Pantulan bunyi yang terjadi ketika bunyi mengenai dinding atau jenis permukaan yang keras seperti dinding konkrit, batu dan besi. Gema yang terpantul menghasilkan bunyi yang kurang jelas. Hal ini kerana penghalang berada di ruangan bunyi yang dekat. Bunyi yang berada di ruangan tertutup terdengar lebih kuat daripada bunyi yang berada di ruangan terbuka. Hal ini terjadi kerana pada ruangan kecil, bunyi yang datang pada dinding dengan bunyi yang dipantulkan sampai ke telinga hampir bersamaan, sehingga bunyi yang pantul akan memkuatkan bunyi aslinya yang menyebabkan gema bunyi terdengar lebih kuat. Masa gema berlaku apabila sumber bunyi di dalam sesuatu ruangan terpantul apabila bunyi diperhentikan. Masa gema ini boleh diperolehi dengan mengukur menggunakan kaedah International Organization for Standardization (ISO). Seterusnya, saya akan membentangkan untuk metodologi. Kajian ini menggunakan kaedah Prisma. Kaedah ini merupakan garis panduan yang berkualiti dan banyak digunakan kerana prosesnya yang teliti dan terperinci serta melibatkan kuantiti data yang besar. Tajuk kajian yang dipilih seharusnya menjalankan proses pengesahan terlebih dahulu. Tujuan proses ini untuk membuktikan data yang ditapis adalah tepat dan boleh digunakan. Kaedah Prisma membantu penulis mengesan karya-karya literatur yang tepat mengikut objektif kajian melalui 4 proses, iaitu pengenalpastian (identification), saringan (screening), kelayakan (eligibility) dan rangkuman (inclusion). Di sini kami lampirkan kriteria kelayakan dan penyisihan. Antara kriteria yang dilihat ialah jenis literatur, bahasa dan tempoh masa. Bagi jenis literatur yang dipilih, artikel penyelidikan, kajian dan kualitatif. Bagi penyisihan pula, bukan artikel penyelidikan, bab di dalam buku dan persidangan. Bahasa pula ialah bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Penyisihan ialah bukan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Antara tempoh masa ialah antara 2008 hingga 2020 dan penyisihan ialah kurang daripada 2008. Kami lampirkan sumber pakanan data dan ciri carian. Pakanan data yang digunakan ialah ScienceAlert, ScienceDirect dan ResearchGate. Pada peringkat pengenalpastian, proses dimulakan dengan memasukkan kata kunci utama pada kemudahan cara yang telah ditetapkan dalam pakanan data ScienceDirect, ResearchGate dan ScienceAlert. Dalam proses ini, artikel dicari menggunakan padanan kata kunci dan dibantu dengan fungsi duran operator. Kata kunci dan ciri carian yang digunakan boleh diulang kembali untuk mendapatkan bahan yang terkini dan kajian-kajian yang lepas. Hasil daripada pencarian ini menemukan 50 artikel carian umum, iaitu 35 daripada ScienceDirect, 7 melalui ResearchGate dan 8 melalui ScienceAlert. Sebanyak 5 artikel didapati sama dalam keempat-empat pakanan data dan kemudian disisihkan dengan menggunakan bantuan perisian EndNote. Hal ini menjadikan sebanyak 45 artikel dan jurnal sahaja yang diambil sebagai rujukan. Pada peringkat saringan pula, langkah pertama saringan ialah memilih artikel dan jurnal yang membentuk kajian kualitatif sahaja, manakala artikel yang selain daripada itu disisihkan. Langkah kedua saringan ialah hanya memilih artikel bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris serta artikel atau jurnal yang berkaitan dengan panel penyerap bunyi, sabut kelapa dan bekas telur sahaja. Langkah ketiga ialah memilih artikel dan jurnal bagi tempoh masa 2008 hingga 2020. Pada proses saringan ini, sebanyak 5 artikel telah dikecualikan dan hanya menjadikan 40 artikel yang dipilih. Seterusnya, pada peringkat kelayakan dan rangkuman ini hanya memfokuskan kepada artikel dan jurnal yang membincangkan tentang kesan penggunaan sabut kelapa dan bekas telur serta ciri-ciri akustik bahan panel penyerap bunyi. Sebanyak 40 artikel dan jurnal dianalisis dan dengan membuat pembacaan secara menyeluruh dan mendalam
bagi mengenal pasti faktor penyerapan bunyi serta ciri-ciri akustik sabuk kelapa dan bekas telur. Hasil daripada pembacaan tersebut, hanya 30 artikel dan jurnal yang didapati menjurus kepada persoalan kajian. Ini sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan perbincangan ini kepada ahli kumpulan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafina binti Ismail akan membincangkan tentang hasil kajian. Akan menerangkan tentang hasil kajian. Okey. Untuk keputusan kajian, kami memilih sebanyak 30 jurnal dan di dalam 30 jurnal itu terdapat sebanyak 20 kajian tentang sabuk kelapa, 9 tentang bekas telur dan 1 kajian tentang sabuk kelapa dan bekas telur. Penyerap bunyi daripada bekas telur pada tahun 2014, Bashar Gaili dan Sombat Putajur mendapati bekas telur yang digiling halus menggunakan mesin elektrik dan diayak mempunyai kapasiti penyerapan yang baik kerana ia mempunyai peratusan bekas telur yang tinggi. Seterusnya, pada tahun 2017, penulis Prasatu Sadiko dan penulis-penulis yang lain result menunjukkan bahawa bekas telur mempunyai noise reduction coefficient iaitu NRC sebanyak 0.32 dan sound absorption average sebanyak 0.33. Ini menunjukkan bahawa bekas telur tersebut bukan bahan penyerap yang baik, tetapi setelah menjalani ujian makmal, ia mendapati bekas telur tersebut menyerap separuh tenaga bunyi dalam julak frekuensi tersebut. Okay. Lastly, 7 kajian menunjukkan keputusan yang sama di mana bekas telur memiliki kadar penyerapan bunyi yang tinggi. Jadi pada tahun yang seterusnya, banyaklah kajian tentang bekas telur ini dari pelbagai tahun. Seterusnya, penyerap bunyi daripada sabut kelapa. Kami mendapati sebanyak 14 jurnal telah menunjukkan hasil kajian sabut kelapa yang mempunyai nilai NRC, iaitu NRC yang maksimum, noise reduction coefficient yang maksimum apabila digabungkan dengan bahan tambah. Terdapat 3 buah jurnal yang menunjukkan bahawa sabut kelapa yang segar dan asli dapat meningkatkan prestasi penyerapan papan penyerap bunyi dengan baik. Seterusnya, 2 kajian mendapati bahawa serat kelapa sawit dapat menyerap lebih baik daripada sabut kelapa. Kajian terakhir yang dikaji oleh Muhammad Daniel bin Muhammad Ziad, iaitu pada tahun 2016, menyatakan bahawa serat sabut kelapa yang dicincang lebih baik menyerap bunyi daripada serat yang dipotong secara memanjang. Hal ini kerana apabila serat sabut kelapa itu dicincang, ia mempunyai tekstur yang halus dan mempunyai lubang-lubang yang banyak dan bagus, dan lebih banyaklah dia dapat menyerap bunyi. Untuk penyerap bunyi daripada bekas telur dan sabut kelapa, berdasarkan penulis Melati Fernianita dan penulis-penulis yang lain pada tahun 2011, beliau mendapati bekas telur mampu menyerap bunyi dengan lebih tinggi bila diukur menggunakan Sound Transmission Loss (STL). Manakala pada frekuensi yang tinggi, sabut kelapa mampu menyerap bunyi yang baik. Saya akan menerangkan berkenaan bab 4, iaitu perbincangan. Dan dalam bab ini, kita akan membincangkan sebanyak 19 buah bahan utama bagi menyiapkan panel penyerap bunyi. Dan bahan-bahan tersebut ialah sabut kelapa, bekas telur, sarang lebah, span, jute felt, serat kenaf, sekam padi, serat tebu, sekam jagung, serat kapas, serat kurma, papan lapis, lepuh pisang, eceng gondok iaitu gondok air dalam bahasa Malaysia, serat bintaro iaitu serat pokok bantai dalam bahasa Malaysia, low melt PET, shudi fiber PET, serat daun nanas dan juga serat kapur.
Dan itu semua bahan yang dikaji dalam kajian ini. Bagi bahan pertama kita, iaitu bahan yang mendapat paling banyak fokus dalam kajian ini, iaitu sabut kelapa dengan bilangan artikel sebanyak 21 jurnal daripada 30 buah jurnal yang kita kaji. Dan kita tahu bahawa kegunaan bagi serat semula jadi seperti sabut kelapa, sekam padi, sekam jagung, ia amat efektif dalam tujuan mengurangkan bunyi, mengurangkan penyebaran bunyi di dalam ruang automotif ataupun meningkatkan kawalan penyebaran bunyi di luar. Dan kajian ini dijalankan oleh Larbit dan rakan-rakan penyelidiknya pada tahun 1998. Dan serat semula jadi seperti yang saya telah katakan tadi amat sesuai sebagai pengganti serat sintetik untuk tujuan penyerapan akustik. Dan kajian atribut penyerapan bunyi serat sabut kelapa telah dijalankan atau dimulakan oleh Makmal Kumpulan Penyelidikan Automotif di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan kajian ini direkodkan dan dijalankan oleh Rosli Zulkifli bersama rakan penyelidiknya pada tahun 2008. Ini satu kebanggaan bagi Malaysia. Dan terdapat juga kajian lain daripada pihak-pihak yang lain untuk menggunakan sabut kelapa sebagai bahan utama penyerapan bunyi. Dan hasil kajian sifat akustik ini ia menunjukkan bahawa sabut kelapa memberikan nilai perkali pengurangan kebisingan, iaitu noise reduction coefficient, dan nilai sound transmission loss yang amat baik. Dan kajian ini dijalankan oleh Rosli Zulkifli juga. Dan seterusnya, bagi bahan kedua iaitu bekas telur dengan bilangan jurnal sebanyak 9 buah jurnal daripada 30 buah jurnal yang kita kaji. Dan seperti yang kita tahu, ia amat popular sebagai penyerap bunyi kerana harganya yang murah dan senang didapati. Daripada pasar, daripada rumah-rumah, mak beli telur, kita boleh dapat. Itu semua yang kita tahu kerana ia sangat mudah didapati dan murah. Harganya pun tak sampai 10 sen. Dan kajian ini dijalankan oleh Prasasto Satwiko bersama rakan-rakan penyelidiknya pada tahun 2017. Dan seterusnya menerusi kajian SIM untuk membuat penyerap bunyi yang murah dan mesra alam. Dan kajian ini memfokuskan kepada panel setebal 20 mm daripada cardboard telur sahaja dengan menggunakan kaedah tone burst. Tone burst, mereka menemui NRC, Noise Reduction Coefficient optimum, iaitu 0.5 yang secara minimumnya memenuhi syarat panel untuk penyerapan bunyi. Dan NRC maksimum iaitu 0.98 dicapai dalam lingkungan bagi frekuensi 1575 sehingga 1675 Hz. Dan panel ini berprestasi lebih baik daripada sabut kelapa tadi dan juga penyerap polister. Tapi masih ada kajian dan penelitian yang mendapati terdapat juga kekurangan bagi bekas telur yang menjadikannya tidak sesuai sebagai bahan penyerap bunyi, iaitu dikaji oleh Riverbank Acoustical Laboratories pada tahun 1988 dan diterbitkan oleh Acoustic First. Dan kajian ini mengatakan bahawa penyerapan bunyi cardboard telur iaitu Noise Reduction Coefficient NRC sebanyak 0.4 sahaja dan tidak cukup untuk membolehkannya dipanggil penyerap bunyi yang baik, kerana yang paling minimum ialah 0.5, dia dapat 0.4 je. So tak sesuai. Tak sesuai bagi bekas telur. Oleh itu, pakar-pakar dalam penyerapan bunyi tidak mengesyorkan bekas telur sebagai bahan penyerap bunyi yang bagus. Bagi 17 bahan seterusnya, hanya terdapat satu artikel atau jurnal yang membincangkan bagi setiap bahan-bahan tersebut. Dan bagi bahan span dan sarang lebah, didapati mempunyai NRC yang lebih baik daripada gabungan bekas telur dan span. Dan NRC yang diperoleh untuk sisa bahan penyerap ini susunannya lebih tinggi daripada plat kaku tanpa mengira frekuensi. Kira untuk semua frekuensi, bahan ini sangat baik dan ia sangat efektif bagi tujuan penyerapan bunyi. Dan ia mempunyai NRC yang lebih baik berbanding semua bahan, dan gabungan bahan yang digunakan dalam julat frekuensi melebihi 50 Hz. Dan kajian ini dikaji oleh David dan Yosef pada 2015.
Dan bagi bahan seterusnya iaitu jute felts. Kedudukan plat perforasi dan ketebalan gentian yang disokong telah dikaji, dan dengan eksperimen tersebut penggunaan black perforasi membantu meningkatkan penyerapan akustik dalam spektrum frekuensi tanpa meningkatkan ketebalan jute felts itu sendiri. Dan kajian ini dijalankan oleh Benson pada tahun 2017, dan kita akan memfokuskan pada serat kenaf pula. Serat kenaf, sekam padi dan juga tebu. Ia dieksperimen menggunakan kaedah heat press, iaitu menekan panas menggunakan plat berlubang dengan menyiasat kandungan serat bagi setiap bahan ini, dan NRC tertinggi untuk serat kenaf dicatatkan ialah 0.987 pada frekuensi 1521.02 Hz, iaitu yang sangat baik dan dikaji oleh Chin pada tahun 2018, manakala NRC tertinggi bagi sekam padi dan tebu dicatatkan sebagai 0.58 sahaja pada frekuensi 4000 Hz dan dikaji oleh Zohaira pada tahun 2015. Bagi bahan seterusnya iaitu sekam jagung. Sekam jagung ini dia dikaji dengan pengacuan serat dengan memfokuskan pada rawatan serat menggunakan alkali. Dan dalam kajian ini NRC bagi sekam jagung adalah 100% dalam julat frekuensi antara 1600 dan 3250 Hz. Dalam julat ini ia mempunyai NRC yang sangat baik, dan ia dikaji oleh Sari bersama rakan-rakan penyelidiknya pada tahun 2016. Dan ujian ini juga ujian yang sama, iaitu pengacuan serat dijalankan bagi bahan kita yang sebelum ini, iaitu serat kenaf. Dan kita menyiasat ketebalan lapisan serat juga, dan semua gentian semula jadi menunjukkan NRC yang memuaskan dalam spektrum frekuensi tengah dan frekuensi tinggi, iaitu frekuensi yang dia rendah, tengah dan tinggi. Di frekuensi tinggi dan tengah ianya sangat baik dan sangat memuaskan, dan kajian ini dijalankan oleh Hugh Brody dan Ian Ness pada tahun 2015. Bagi bahan kita yang seterusnya iaitu serat kapas kita semula, ia dikaji dengan kaedah cetakan plat berlubang 3D dengan bantuan jentera VisiJet SL Lucina yang disokong oleh bahan kita iaitu serat kapas kita semula tadi, dengan memfokuskan kepada nisbah perforasi serat kapas. Dan dalam kajian ini menunjukkan peningkatan NRC yang amat ketara, terutamanya pada spektrum frekuensi yang rendah sehingga ke frekuensi pertengahan, dan ia dijalankan oleh Zi Liu dan rakan-rakan penyelidiknya pada tahun 2017. Dan seterusnya bagi serat kurma. Serat kurma tak kiralah jenis apa, jenama apa, ia ditambahkan dengan latex supaya permukaan serat kurma ini kemudiannya menjadi satu komponen yang mempunyai keliangan yang lebih tinggi dengan peningkatan kekakuan serat. Dan ia dijalankan oleh Nur pada tahun 2010 dan juga Ayub bersama rakan-rakan penyelidiknya pada tahun 2009. Dan kajian ini dijalankan melalui kaedah impedance tube. Dan daripada kajian ini, saiz serat dan bahan-bahan ini secara jelas mendorong pada penyerapan akustik bersamaan dengan penurunan saiz serat. Dan bagi bahan papan lapis, kajian dilakukan dalam ruang semi bebas gema, iaitu semi anechoic room, menggunakan kaedah ISO 3745. Dan reka bentuk yang digunakan ialah hemisfera dengan sumber kebisingan yang dianalogikan sebagai mesin dalam satu industri. Pengujian keiktifan bahan-bahan ini dilakukan dengan pengukuran
Sound Transmission Loss. Bagi serat daun nanas, NRC optimum satu sampel hanya boleh didapati pada frekuensi yang tertentu. Hal ini terjadi kerana penyebaran serat di dalam sampel itu sendiri pada frekuensi 800 Hz, iaitu frekuensi yang rendah. Gelombang bunyi yang merambat di dalam tube impedance, iaitu impedance tube, memiliki panjang gelombang yang sangat panjang sehingga gelombang yang dipantulkan adalah lebih besar daripada gelombang yang diserap oleh bahan itu sendiri. Dan pada frekuensi 1600 Hz, iaitu pada frekuensi yang tinggi, pembuangan tenaga bunyi pada sampel mengakibatkan peningkatan NRC. Dan kajian ini dijalankan oleh Enger Kusuma Riza Pawistri bersama rakan-rakan penyelidiknya pada tahun 2018. Bagi bahan seterusnya iaitu lepuh pisang. Ia merupakan tanaman yang sangat banyak didapati di Asia Tenggara seperti yang kita tahu, seperti di Malaysia, Indonesia, Thailand dan seterusnya. Dan menerusi ujian, nilai NRC yang paling tinggi bagi bahan ini dicatatkan pada frekuensi 2000 Hz, iaitu 0.153, dan nilai NRC yang paling rendah dicatatkan pada frekuensi 250 Hz dengan hanya nilai NRC sebanyak 0.001. Dan bagi bahan seterusnya iaitu eceng gondok, iaitu gondok air dalam bahasa Malaysia, menurut Gerbono pada tahun 2005 dan kajian Ratnani bersama rakan-rakan penyelidiknya pada tahun 2011 menyebutkan bahawa bahan ini, eceng gondok ataupun gondok air ini, termasuk dalam keluarga sains Pontederiaceae, iaitu keluarga saintifiknya. Dalam ujian pada frekuensi di atas 2000 Hz yang diberikan, semakin besar nilai NRC yang dihasilkan. Jadi yang kita tahu, nilai NRC yang paling tinggi pada frekuensi 2000 Hz ini iaitu 0.103 pada perbandingan komposisi 50% antara eceng gondok dan lepuh pisang. Dan nilai NRC yang paling rendah berada pada frekuensi 500 Hz, iaitu 0.052 pada perbandingan komposisi yang sama. Dan seterusnya iaitu serat bintaro. Serat bintaro atau dalam bahasa Malaysianya iaitu pokok bentan. Serat pokok bentan dengan nama saintifiknya iaitu Cerbera malchus, merupakan sejenis tumbuhan yang terdapat di negara Asian, iaitu Malaysia, Singapura, Indonesia dan seterusnya. Dan kaedah impedance tube dijalankan bagi kajian ini dengan hasil penelitian menunjukkan bahawa semakin kecil ukuran partikel serat, semakin tinggi porositi permukaan sampel yang digunakan, maka semakin tinggi serat NRC yang kita akan peroleh daripada kajian ini, iaitu dikaji oleh penyelidik bernama Sinaga bersama rakan-rakannya pada tahun 2012. Dan bagi serat yang terakhir iaitu serat kapuk, hasil bahan melalui ujian impedance tube, serat bunyi yang baik pada frekuensi yang rendah, kita mendapat penyerapan bunyi yang baik pada frekuensi yang rendah. Dan NRC biasanya ditentukan dalam rata-rata 0.05 pada frekuensi 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz dan 2000 Hz. Ini dijalankan oleh Tuan Haji Masiri Kamin dan rakan-rakan penyelidiknya pada tahun 2017. Jelas sekali untuk cadangan dan kesimpulan. Okey, untuk cadangan, dalam kajian ini, papa penyerap bunyi merupakan salah satu alat yang boleh mengurangkan pencemaran bunyi, tidak kira pada ruang yang terbuka ataupun ruang yang tertutup. Jadi antara kaedah yang bagus yang boleh dijalankan untuk menguji keberkesanan papa penyerap bunyi ini, selain daripada membuat kajian berdasarkan jurnal-jurnal untuk kajian yang lepas, kita boleh menjalankan uji kaji seperti menghasilkan papa model penyerap bunyi dan mengujinya dengan beberapa alat seperti impedance tube dan sound level meter. Untuk kesimpulan,
Objektif utama kajian ini untuk mengkaji sabut kelapa dan bekas telur sebagai bahan penyerap bunyi serta menganalisis data kajian yang lepas berkaitan projek yang ingin dijalankan. Untuk kajian ini, kaedah Prisma digunakan kerana ia merupakan garis panduan yang berkualiti dan terperinci bagi kajian yang mempunyai data yang besar. Seterusnya, dalam kajian pemilihan jurnal ini, keputusan tentang keberkesanan ini lebih memfokuskan kepada sabut kelapa dan bekas telur kerana ia sesuai dengan peruntukan projek yang ingin dijalankan. Sekali berdasarkan keputusan yang diperolehi, sabut kelapa dapat menyerap bunyi frekuensi yang tinggi berbanding bekas telur. Sekian, terima kasih.